Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kerajaan Pembangkang. Hadirin hadirat yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam pendidikan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua Dewan meneruskan perjuangan di perwakilan Pembangkang. Mulai kiranya saya tunjukkan kepada anda terlebih dahulu apakah sebenarnya kelompongan yang telah berlaku di perwakilan kerajaan seawal bangkit Perdana Menteri dan timbalannya sebentar tadi. Pertamanya, dari segi konsep di perwakilan kerajaan, pada hari ini Perdana Menteri bersetuju untuk melihat kepada kesedaran dalam pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan. Mereka mahu melihat kepada tindakan-tindakan yang dilaksanakan yang memenuhi aspirasi pendidikan milik semua. Masalahnya, dalam sesi penghujahan di perwakilan kerajaan, pernahkah kita mendengar tentang tindakan-tindakan PIBKS yang telah gagal dalam mendukung aspirasi pendidikan? Apa yang mereka ceritakan pada hari ini? Mereka bercerita tentang kerenah birokrasi. Adakah kerenah birokrasi ini diwujudkan oleh PIBKS? Adakah sekalipun mereka ingin bercakap tentang kerenah birokrasi ini menghalang usaha PIBKS, adakah PIBKS tidak melakukan apa-apa? Adakah hasrat PIBKS, usaha-usaha PIBKS terus terhenti selepas sahaja dana dimasukkan ke dalam akaun sekolah? PIBKS putus asa, usaha tidak diteruskan. Adakah perkara ini berlaku? Mereka sebenarnya langsung tidak menjawab tuntutan usul perdebatan. Mereka tidak bercakap tentang kesedaran pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan. Sebaliknya, mereka bercerita tentang entiti-entiti lain yang menggagalkan kononnya. Tetapi dalam penghujahan saya tunjukkan kepada anda semua apa yang mereka ceritakan tentang kerenah birokrasi dana sekolah. Adakah dalam hal ini PIBKS ini yang bermasalah? Tidak. Lagipun dalam isu dana sekolah ini melibatkan duit yang banyak. Apa jaminan pihak kerajaan sekiranya dana yang disalurkan oleh pihak swasta ini terus dimasukkan kepada akaun individu tertentu, dana tersebut tidak diseleweng? Kerana itu kami lebih realistik. Kami mahu kepercayaan daripada rakyat semua. Dana-dana ini perlu untuk masuk ke dalam akaun pemegang amanah, kemudian disalurkan mengikut saluran-saluran yang sebenarnya. Seterusnya, mereka berhujah tentang rancangan makanan tambahan. Adakah dalam rancangan makanan tambahan ini kerajaan wujudkan pada asalnya untuk murid-murid yang bantut? Tidak. Rancangan makanan tambahan ini diwujudkan untuk murid-murid yang miskin. Jadi dalam isu ini, apakah kesalahan, apakah ketidaksedaran PIBKS? Perkara ini sebenarnya yang perlu diceritakan oleh perwakilan kerajaan. Bukannya asyik menuding jari tentang tindakan-tindakan yang tidak dilakukan, sebaliknya tidak dibuktikan dalam penghujahan. Seterusnya mereka katakan kurang pekerjaan dan sebagainya. Saya nafikan perkara ini. Misalnya, syarikat Daikin telah melakukan siri jeraya wara ke sekolah-sekolah dan kolej vocational. Apa yang ditawarkan? Mereka tawarkan pekerjaan kepada pelajar-pelajar yang dilihat berpotensi untuk mengisi ruang-ruang kekosongan. Maka bukankah ini menunjukkan pihak swasta sebenarnya melakukan tanggungjawab mereka, ada kesedaran dalam tindakan? Maka selaku pihak pembangkang yang kedua, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah kami melihat bahawa kesedaran pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam pendidikan bukan bagai air besar sampan tak hanyut atas rasional melihat kepada usaha aktif pemuafakatan jaringan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam membangunkan murid dan iklim sekolah yang sejahtera. Kami menjawab usul perdebatan. Kami jawab apa yang mereka pinta. Kami tunjukkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Anjakan ke-9, apa matlamat yang kita gariskan? Kita mahu mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Maka apa yang berlaku? Usaha yang dilakukan oleh PIBKS, kita sedar iklim sekolah yang sejahtera memerlukan murid-murid yang bersahsiah. Masalah sahsiah disiplin murid perlu ditangani segera. Menyedari hakikat ini, PIBKS bekerja sama erat dalam menangani isu berkaitan disiplin dan sahsiah. Dalam isu dadah, substans dan pelancongan sosial misalnya, program oleh PIBKS telah digerakkan. Kita lihat bagaimanakah negeri Johor tersenarai antara negeri tertinggi bilangan murid disiplin bermasalah
Kemudian apa yang dilakukan? Usaha PIBKS Ibu Bapa Komuniti Masyarakat Batu Pahat dan agensi anti dadah mengadakan program inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial. Syarikat swasta tidak ketinggalan. Mereka salurkan dana untuk menggerakkan program ini. Jaringan kerjasama ini tercapai ataupun tidak? Tercapai dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Seterusnya, saya tunjukkan kepada anda 400 buah sekolah di seluruh negara dikenal pasti sebagai sekolah bermasalah disiplin tinggi. Daripada 402 sekolah, 91% daripada mengambil inisiatif melalui PIBKS. Apa yang dilakukan? PIBKS menggerakkan program-program bekerjasama dengan pihak sekolah. Misalnya, program ziarah cakna bukan sahaja melibatkan sekolah melalui unit bimbingan dan kaunseling, malah turut melibatkan ibu bapa, komuniti kampung dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Murid-murid bermasalah didekati seperti yang dilakukan dalam daerah Petaling Perdana. 7,019 murid bermasalah didekati dengan bantuan PIBKS. Malah murid-murid yang berdepan masalah ekonomi seperti kedaifan, apa yang dilakukan oleh unit swasta, misalnya Yayasan Al-Bukhari, menyalurkan dana bukan sahaja dari segi wang, malah peruntukan keperluan-keperluan sekolah, menunjukkan bahawa matlamat aspirasi dalam PPPM ini sebenarnya telah pun tercapai. Silakan. Baik, keseluruhan hujah anda cerita tentang program dan anda pun selitkan agensi mana yang terlibat. Dadah AADK, program kebajikan, ziarah cakna, guru-guru. Sekarang ni di dalam hujah ini, macam mana penglibatan masyarakat ini tanpa mengira waktu dia boleh hadir tanpa ada paksaan, sukarela. Tunjukkan elemen itu. Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalahnya dalam penghujahan pihak kerajaan, pernah ataupun tidak mereka tunjukkan tentang kesedaran. Bagaimana untuk mengukur kesedaran? Kerana itu hari ini kita lebih realistik. Untuk mengukur kesedaran, kita bukannya ahli nujum untuk meneka-neka hati sesiapa. Kita tunjukkan melalui usaha dan tindakan. Selagi mana ada usaha dan tindakan, itulah kesedaran. Bagaimana lagi cara lain untuk kita tunjukkan kesedaran ini? Seterusnya saya tunjukkan kepada anda, bagi membentuk iklim sekolah yang sejahtera, penyediaan infrastruktur perlu diambil kira. Masalah yang sering dihadapi oleh sekolah ialah berkaitan infrastruktur. PIBKS berperanan sebagai sistem sokongan. Mengikut laporan amalan terbaik PIBKS Johor, SK Bandar Uda 2 Johor Bahru berjaya menaik taraf pusat sumber sekolah kerana pada asalnya tidak mampu menampung bilangan murid. Apa yang dilakukan? Ibu bapa komuniti menyumbang tenaga, manakala pihak swasta menghulurkan dana sumbangan berjumlah 200,000 melalui program Cakna Ilmu. Kos dapat dijimatkan, duit kerajaan dapat kita salurkan kepada perkara-perkara lain. Bukankah serampang dua mata ini menunjukkan aspirasi dalam PPM sebenarnya telah pun kita capai? Maka secara rangkumannya kami telah tunjukkan kepada anda kesedaran dalam pelibatan ibu bapa komuniti dan swasta ini sebenarnya wujud, telah pun kita capai dalam aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Percayalah, hari ini untuk mengukur kesedaran melalui tindakan dan usahalah jawapannya. Sekian, mohon untuk terus membangkang.